Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Fazril Hisham Afandi dalam Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 17 Oktober. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Individu yang lengkap vaksinasi COVID-19 dan ingin memasuki Sarawak tidak perlu membuat permohonan melalui Enter Sarawak. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan media memaklumkan individu tersebut juga tidak diwajibkan menjalani ujian saringan COVID-19 sebelum memasuki Sarawak. Bagaimanapun, individu berkenaan masih perlu mengisi e-Health Declaration Form dan wajib memiliki bukti status lengkap vaksinasi. Selain pemeriksaan MySejahtera akan dibuat sebelum individu dibenarkan menaiki pesawat, bot penumpang atau di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS. Manakala individu yang tidak lengkap vaksinasi dan ingin memasuki Sarawak wajib membuat permohonan melalui Enter Sarawak, isi borang e-Health Declaration Form, wajib lakukan ujian RT-PCR atau RTK antigen dalam tempoh 3 hari dan keputusan ujian kendiri tidak diterima. Sementara kanak-kanak di bawah umur 12 tahun perlu membuat ujian saringan COVID-19 sekiranya memasuki Sarawak bersama ibu bapa yang tiada atau tidak lengkap vaksinasi. JPBN turut menjelaskan pengembara dari luar negara wajib membuat permohonan dalam Enter Sarawak, isi e-Health Declaration Form, buat saringan ujian RT-PCR dalam tempoh 3 hari dan hanya mereka yang lengkap vaksinasi dibenarkan untuk transit ke Sarawak dalam tempoh 24 jam. Pengembara yang lengkap itu akan menjalani tempoh kuarantin selama 7 hari, manakala mereka yang tidak lengkap vaksin akan dikuarantin selama 10 hari di stesen kuarantin yang ditetapkan. JPBN berkata semua keputusan tersebut berkuat kuasa mulai Isnin ini. Keputusan ini dibuat oleh JPBN Sarawak selaras dengan hasrat kerajaan negeri yang mahu mempermudahkan urusan kemasukan ke Sarawak. Justru JPBN menasihati semua individu supaya melakukan saringan kendiri COVID-19 sebelum melakukan rentas negeri atau daerah. Rakyat Sarawak secara umum kini sudah memahami dan menerima usaha kerajaan dalam mempertahankan hak tanah mereka melalui program pengukuran tanah hak adat Bumi Putra NCR inisiatif baru. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata ini dapat dilihat melalui peningkatan jumlah permohonan pemilik tanah di Jabatan Tanah dan Survey setiap bulan yang jauh berbeza berbanding pada beberapa tahun pertama ketika mula diperkenalkan pada tahun 2010. Kerja-kerja ini adalah kerja berterusan, ya, kerja berterusan. Selagi ada permintaan, kalau dia bawa ke mahkamah, kita tidak akan campur tangan. Melainkan mereka sendiri menarik balik daripada mahkamah dan mereka buat permohonan untuk menyukat tanah itu, kita akan bagi pertimbangan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyerahkan Warta Rizab Komunal Bumi Putra di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri dan Surat Hak Milik Tanah Seksyen 18 Pertanian dan Kediaman di Gedong Simunjan. Dalam pada itu, Dato' Amar Awang Tengah sekali lagi menegur tindakan sesetengah pihak tidak bertanggungjawab yang menyebar fitnah menuduh kerajaan melaksanakan program tersebut kerana hendak mengambil tanah rakyat. Justru beliau menasihatkan penduduk terutamanya di luar bandar supaya tidak mudah terpengaruh dengan hasutan pihak berkaitan. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Amar Awang Tengah juga memberitahu lebih 1 juta hektar tanah telah berjaya disukat secara perimeter oleh Jabatan Tanah dan Survey sejak 11 tahun lepas. Sementara itu, dalam majlis sama, beliau turut melancarkan skim pembesaran kampung Gedong Baru yang berkeluasan 25.22 hektar. Dalam perkembangan berlainan, lebih 20,000 penduduk di sekitar kawasan Gedong kini boleh menikmati perkhidmatan bank dengan adanya sebuah mesin teller automatik ATM Agrobank ditempatkan di Anjung Usahawan Gedong. Perkhidmatan ATM tersebut dilancarkan bersama oleh Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Menteri Muda Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Dato' Muhammad Naruddin Majais merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Gedong dalam satu majlis ringkas. Agrobank merupakan salah satu bank yang mengambil bahagian dalam inisiatif perkhidmatan bank bergerak.
kawasan luar bandar di negeri ini. Inisiatif berkenaan adalah kerjasama antara kerajaan negeri dan Bank Negara Malaysia serta bank-bank yang mengambil bahagian. Perkhidmatan ATM tersebut akan beroperasi dari pukul 6 pagi hingga 10 malam setiap hari selaras dengan peralihan ke fasa 3 Pelan Pemulihan Negara di Sarawak. Pada majlis sama, Dato' Amar Awang Tengah turut menyampaikan beberapa replika cek bantuan untuk pembangunan usahawan di kawasan gedong, termasuk cek projek transformasi usahawan Desa Sarawak bernilai RM85,800 bagi projek naik taraf kemudahan anjung usahawan gedong. Pihak Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak diminta agar memberi kelonggaran kepada perkhidmatan feri di Limbang Labuan dan Lawas Labuan untuk beroperasi semula bagi memudahkan segala urusan penduduk khususnya mereka yang tinggal di bahagian Limbang. Demikian saranan daripada Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail yang memohon agar perkara tersebut dipertimbangkan oleh JPBN Sarawak. Jadi kita mintalah SDMC melihat kepada kelonggaran pengangkutan Limbang Labuan menggunakan feri sebagaimana dah dilonggarkan pengangkutan udara. Jadi saya harap SDMC akan melihat kali inilah. Jadi kita berharap feri ini akan diaktifkan semula Limbang Labuan, Lawas Labuan, terutamanya mengangkut anak-anak kita lah yang untuk belajar dan juga mereka yang berniaga. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program penyerahan bakul makanan Merdeka 2021 di Limbang. Sumbangan berupa bakul makanan tersebut merupakan salah satu program kemasyarakatan di bawah Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia PBSM yang julung kalinya diadakan oleh PBSM Cawangan Limbang. Pada penyerahan bantuan itu, seramai 100 orang penerima terdiri daripada golongan orang kurang upaya dan mereka yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Rakyat harus menerima hakikat bahawa kita terpaksa hidup bersama virus COVID-19 selepas negara beralih ke fasa endemik. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pakan Tan Sri William Mawan Ikom berkata, fasa endemik bukan bererti negara sudah bebas daripada jangkitan wabak tersebut, tetapi ia merupakan fasa untuk rakyat terus kekal dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP selain mengamalkan kebersihan diri pada tahap optimum demi menjaga kesihatan masing-masing. We're coming into the endemic phase, but still, whatever has been put, macam normal baru, walaupun the trend sudah menunjukkan ini ada turunan, going down in terms of this thing, but we still have to be stringent. Kita masih mesti berjaga-jaga by whatever guideline kita akan tetapkan, kita akan mesti ikut. Tambahnya adalah menjadi tanggungjawab rakyat untuk terus membudayakan norma baharu ini dalam kehidupan harian mereka. Ujarnya lagi menerusi konsep keluarga Malaysia yang telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 22 Ogos lepas yang bertujuan untuk memulihkan negara dari wabak COVID-19 dan berharap semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama berganding bahu memulihkan sosioekonomi negara. Tan Sri William berkata demikian kepada pemberita semasa menghadiri program sepakat Ad Community anjuran Jabatan Penerangan Bahagian Sarike di Rumah Panjang Endi, Sungai Nempal, Ulu Sarike. Di sebalik kejayaan seseorang individu, pastinya datang daripada berkat sokongan, kasih sayang dan doa seluruh ahli keluarga. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, usaha gigih seorang usahawan muda bernama Aiman Abdul Hamid berusia 23 tahun yang juga seorang guru pada hari ini patut dicontohi generasi seangkatannya. Beliau berkata demikian semasa merasmikan kedai gadget milik Aiman Abdul Hamid atau nama popularnya Cikgu Aiman Gadget, salah seorang remaja contoh yang telah berjaya mengembangkan perniagaan gadget telefon bimbitnya baru-baru ini. Datuk Seri Fatimah menjelaskan pada era ekonomi digital kini, perniagaan telefon pintar dan gadget dilihat sebagai satu peluang perniagaan yang sesuai diceburi oleh golongan generasi Z. Selain ia merupakan peranti yang penting, mudah dibawa
membawa ke mana-mana dan amat dekat dengan diri kita, terutamanya dalam tempoh norma baharu ketika negara berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Dalam pada itu, beliau turut berharap agar Aiman kekal fokus kepada pekerjaan utamanya iaitu sebagai guru bagi mendidik anak bangsa menjadi insan yang berguna pada masa hadapan selain tidak mencampur adukkan tugas hakikinya dengan bidang keusahawanan yang turut diceburinya. Sehingga kini, usahawan muda itu telah berjaya membuka perniagaannya di Kuching dan pada masa sama akan memperluaskan cawangannya ke Betong, Miri, Bintulu dan Kota Kinabalu, Sabah. Pusat Tabung Darah Hospital Umum Sarawak HUS menghargai jasa baik penderma darah dan para penganjur aktiviti derma darah atas sokongan dan bantuan sepanjang penularan wabak pandemik COVID-19 awal tahun lepas. Sumbangan itu satu majlis penyampaian sijil penghargaan bersempena Hari Penderma Darah Sedunia 2021 telah diadakan bertempat di Pusat Jagaan Harian Hospital Umum Sarawak HUS di Kuching. Menurut kenyataan media Jabatan Perkhidmatan Transfusi dan Bank Darah HUS, majlis ringkas tersebut disempurnakan oleh Pengarah HUS Dr. Ngian Hee-yung. Seramai 10 orang penderma darah dan 7 organisasi penganjur telah dipilih untuk menerima sijil pada majlis itu. Mereka termasuk penerima sijil penderma darah utuh Platinum diberikan kepada Peter Lim Eng Chun yang telah menderma sebanyak 149 kali selain merupakan penganjur dari Pertubuhan Penderma Darah Sarawak. Sijil penderma darah emas pula diberikan kepada Jen Lim Sim Moy yang telah menderma sebanyak 52 kali. Di samping bantuan yang dihulurkan oleh para penderma, Tabung Darah HUS juga tidak melupakan jasa baik para penganjur aktiviti derma darah atas kerjasama hebahan. Aktiviti derma darah kepada para penderma mendapat capaian yang lebih meluas. Antara penganjur responsif sepanjang pandemik COVID-19 pada tahun lepas ialah Pertubuhan Penderma Darah Sarawak, Persatuan Bulan Sabit Merah Sarawak, Pusat Latihan Polis Sarawak dan Jabatan Hal Ehwal Veteran Angkatan Tentera Malaysia Sarawak. Sekian berita Pagi Sarawak edisi 17 Oktober. Saudara, lakukan ujian kendiri sebelum berangkat menziarahi keluarga di kampung halaman. Jangan bawa virus COVID-19 kepada insan yang tersayang. Saya Fazril Hisham Afandi. Salam hormat.